Ramadan bertamu, ibadah dilaksana setulus hati, berbagi rezeki seindah kasih. Nona, inspirasi wanita buat semua. Buluh ditebang di tepi paya untuk dijual di Pekan Lokan. Bulan Ramadan, bulan mulia, bersihkan hati, teguhkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Kitab suci Al-Quran Al-Karim telah diturunkan dalam bulan Ramadan. Malah banyak fadilat dan kelebihannya pada bulan yang mulia ini. Maka sempurnakanlah ibadah, perbanyakkan amalan, mohonlah pengampunan daripada Yang Maha Esa dan berdoalah seikhlas hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila tibanya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka pula ditutup serta diikat dan dibelenggu syaitan dan iblis. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mira harapkan agar perjalanan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini dipermudah dan mendapat lebih pahala serta keberkatan untuk semua. Nona kembali menemani anda minggu ini dengan pelbagai pengisian jiwa dan rohani untuk inspirasi semua. Menarik di Nona minggu ini. Berlakon tu masih lagi berlakon, masih lagi ada cerita-cerita baru akan datang. Tapi motor hosting jugalah. Tak cukup ke kita sama-sama. Kadang-kadang buat akak rasa takut, mesti fikir pasal masa depan anak-anak lah kan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita gemar mencari lokasi menarik dan berbeza untuk berbuka di bulan Ramadan. Kesempatan berkumpul bersama seluruh keluarga maupun teman-teman dapat mengeratkan lagi silaturahim. Sesekali dapat menikmati waktu berbuka puasa di luar pasti seronok. Bagi selebriti pilihan Nona minggu ini, biarpun dalam kesibukan tugasnya sebagai pelakon, beliau tetap mengambil kesempatan untuk mengadakan jamuan sempena bulan Ramadan bersama keluarga dan sanak saudara. Nona mendekati bekas naib juara Dewi Remaja, Cik Puan Syamim Muhammad Farid dan pasangan Yang Mulia Bentara Raja Tengku Ezriq Izzuddin Tengku Dato' R.D. Esfandiari Al-Haj dalam majlis iftar yang berlangsung di Masjid Istana Diraja, Istana Alam Shah, Klang. Memasuki bulan mulia ini, pastinya umat Islam berlumba-lumba mengerjakan ibadah untuk meraih ganjaran pahala. Ramadan pasti lebih bermakna apabila dapat berkumpul bersama keluarga dan rakan taulan. Pengalaman manis ketika berpuasa dikongsi selebriti tanah air Cik Puan Syamim Farid yang turut meraihkannya bersama keluarga tercinta. Untuk tahun 2023 ini sedikit sibuk dengan hosting dan juga berlakon sikit sebanyak macam tu. So macam biasalah ada lakonan sikit, ada hosting sikit. So tapi tahun ni memang saya lebih kepada bidang pengacaraan lah, sebab itu merupakan minat saya daripada dulu. Berlakon tu masih lagi berlakon, masih lagi ada cerita-cerita baru akan datang, tapi motor hosting jugalah. Biarpun sibuk dengan jadual kerja yang padat, ia tidak menjadi penghalang buat Cik Puan Syamim menyambut bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti bermanfaat. Kalau peristiwa bulan Ramadan usually sama, tapi mostly macam saya akan selalunya berbuka puasa di rumah, tapi suami akan berbuka puasa di masjid. So maksudnya setiap hari satu masjid yang berbeza. Kalau ada peluang untuk saya ikut, saya akan ikut. Ramadan kali ini, Cik Puan Syamim dan suami turut menganjurkan majlis berbuka puasa yang berlangsung di Masjid Istana Diraja Alam Shah, Klang. Hari ini merupakan majlis berbuka puasa bersama dengan keluarga dan juga kenalan yang terdekat. So macam biasa saya dengan suami dan juga keluarga memang selalunya akan mengadakan majlis berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga lah. So untuk malam ni kita akan ada keluarga terdekat, kenalan
dan juga anak-anak tahfiz sekali lah. Biarpun sudah menjadi sebahagian ahli keluarga golongan kerabat beberapa tahun lalu, Cik Puan Syamim akui kehidupannya tidak banyak berbeza daripada sebelum berkahwin. Sebenarnya sama, cumanya ada certain hari yang kita akan berbuka puasa di family belah suami di Selangor. Jadi mungkin keadaan tu berbeza dari segi kita akan berterawih sama-sama, berbuka puasa sama-sama, tapi di keluarga belah Selangor lah. Mengerjakan solat sunat tarawih di masjid pastinya antara amalan yang dinantikan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Bagi Cik Puan Syamim, majlis iftar yang dihadiri kenalan rapat dan keluarga suaminya diharap dapat mengeratkan ikatan ukhuwah dan tali persaudaraan antara keluarga dan teman-teman. Okey, harapan Ramadan saya untuk tahun ini semoga tahun ini Ramadan diberkati dan amalan semua diterima oleh Allah SWT, dan juga semoga semuanya berjalan dengan lancar dan insya-Allah berramadan bersama dengan keluarga saya dan juga bersama dengan suami. Selain memberi ruang dan peluang untuk beramal, meraihkan Ramadan dengan pelbagai pengisian bermanfaat mampu menjadi medium yang baik dalam mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Semoga Cik Puan Syamim sekeluarga memperoleh ganjaran pahala berganda di bulan yang penuh barakah ini. Hidupnya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Begitulah takdir yang tertulis dalam kehidupan ibu tunggal Mazara Mat Zain yang membesarkan 8 orang cahaya matanya. Biarpun serba kekurangan dan berdepan dengan kekangan sumber kewangan, Mazara tidak pernah berputus asa demi mencari sesuap nasi. Sejak kehilangan suami, dia tidak pernah mengeluh dengan pendapatan rendah yang diperoleh, malah keluarga ini tetap bersyukur dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Meraihkan kedatangan Ramadan Al-Mubarak, kru penerbitan Nona menyantuni Mazara sekeluarga untuk sama-sama berkongsi rezeki dalam segmen Seindah Kasih. Anak merupakan anugerah terindah bagi setiap pasangan. Menjadi ibu dan bapa bukanlah sekadar gelaran, tetapi insan-insan ini terpilih untuk memimpin amanah daripada Ilahi. Kehilangan suami akibat kanser 4 tahun lalu, Mazara Mat Zain 48 tahun bukan sahaja memikul tanggungjawab sebagai ibu, malah dia juga seperti bapa yang menjadi pelindung keluarga. Okey, saya bersama kru Nona dan penerbit berada di Pangsapuri Desa Raya Petaling Jaya untuk menziarahi Puan Mazara dan anak-anak. Dan kita juga nak tengok apa yang kita boleh bantu sedikit sebanyak sempena bulan puasa kali ini. Jom kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Puan Mazara ke? Saya. Kami dari tim Nona nak datang ziarah Puan Mazara dan keluarga. bila baba dia sakit tu macam satu benda yang sangat mengejutkan sebab baba dia ni macam orangnya sihat, happy go lucky, orang tak ada apa-apa masalah kesihatan sebelum ni. Jadi bila baba dia jadi macam tu, tiba-tiba sakit, tak tahu lagi kenapa baba dia dah start lumpuh. Dah start tak boleh jalan, duk atas kursi roda macam tu kan. Bila kita dah check up kat HKL apa semua, confirm kena kanser. Doktor pun masa tu bulan 10 lah tahun 2018 kan. Doktor bagi tahu jangka hayat arwah sampai bulan 12 je apa semua. Macam satu ni jugalah, macam anak-anak down lah. Macam kenapa bapa tu jalan, kenapa macam tu kan. Orang sakit, tahu dah kan.
Masa depan anak-anak yang cerah adalah doa dan harapan setiap ibu bapa. Biarpun ribut dan badai datang menerjang, tiada siapa yang mampu menjangka kudrat seorang ibu. Kru penerbitan Nona menziarahi keluarga ini bagi mengeratkan silaturahim dan berkongsi keceriaan bersama mereka. Kadang-kadang buat akak rasa takut, mesti fikir pasal masa depan anak-anak lah kan. Sebab kita kerja pun dengan keuangan kita. Lepas tu rezeki anak sampai 8 orang ni. Jadi lagi satu pula, masa arwah pergi memang semua tengah kecil-kecil, budak sekolah lagi kan. Paling menakutkan jadi ibu tu lah. Macam kita fikir masa depan diorang. Akak boleh ke bagi untuk kelengkapan diorang, sekolah, makan minum, tempat tinggal macam tu kan. Benda tu je lah. Rempuh lah orang cakap kan. Dia orang tetap dengan akak pun tak ada terfikir sampai macam ada je yang cakap macam bagilah kat anak yatim 2-3 orang, ringankan beban kau apa semua kan. Tapi benda tak pernah terlintas lah. Macam tak cukup ke kita sama-sama. Sekarang kami tengah membersihkan dan menghiasi ruang tamu rumah Puan Mazara untuk mewujudkan sebuah ruang yang selesa bagi mereka sekeluarga beribadah sepanjang bulan mulia ini dan di samping untuk menyambut Syawal yang bakal tiba. Tahun pertama tu kita macam tak ada rasa pun sebab sebenarnya masa dia kena tu bulan 2, tahun tu rasanya Ramadan kita bulan 3, bulan 4. Memang lepas bulan 2 dia tak ada, kita dah start puasa tanpa dia, raya tanpa dia. Tahun tu memang kita ni lah, tak ada rasa macam nak raya dan anak-anak memang tak nak stay kat sini. Sama-sama, tapi macam diorang ni, anak-anak kat ni perangai kalau yang besar-besar ni, seorang duduk penjuru sana nangis, seorang duduk penjuru sini nangis. Macam Alung dia suka buat video. Masuk lagu ayah apa kan, dia akan tengok dengan adik-adik dia. Diorang macam sukalah share-share nak tengok baba tu hari-hari. Kesempatan berkunjung ke kediaman keluarga ini dimanfaatkan dengan membantu Mazara mengemas rumah selain menghulurkan sedikit sumbangan. Semoga ia dapat menampung persediaan dan perbelanjaan keluarga ini dalam menjalani Ramadan. Terima kasih sebab jaga kita orang lama ni seorang diri. Lepas tu pergi kerja cari duit untuk kita orang. Beli barang sekolah kita orang semua. Bagi kita makan. Saya janji akan belanja sungguh-sungguh dan sampai cita-cita saya. Dan akan banggakan mak saya. Dugaan besarkan anak tu memang ibu je yang faham. Struggle kita hari-hari, nak menangis hari-hari dengan kerenah dia orang kan. Tapi sebab akak fikir satu je, dia orang tak faham lagi apa yang jadi. Masih kecil untuk faham, dah tak ada ayah, ada ibu seorang yang terpaksa tinggalkan dia orang daripada pagi sampai petang kan. Tanpa akak mana dia orang nak bergantung. Kita tak akan berpisah. Itu pun janji kan. Janji bila kita dengan pasangan kita kan. Bila waktu akhir dia, akak cakap tak payah risau pasal anak-anak. Mak dia, mak akan uruskan dia orang. Cuma tu je lah, fikir masa depan dia orang, akak harap akak sihat, ada rezeki untuk terus bekerja, boleh besarkan dia orang sampai dia orang boleh berdikari. Dah satu perkara yang sangat bertuah lah untuk akak. Tiada yang mampu menandingi belayan dan sentuhan kasih sayang seorang insan bergelar ibu. Pengorbanan dan kekuatan Mazara dalam mencurah keringat dan membesarkan anak-anak adalah sebahagian daripada ujian dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Terletak di Jalan Kamunting Chowkit, restoran White and Black Kampung Heritage tersergam indah bagaikan menanti kehadiran pelanggannya. Membawakan konsep rumah tradisional, ia dihias dengan sentuhan klasik bersama paduan dekorasi barangan antik yang melatari segenap ruang restoran. Sesuai dengan namanya, restoran ini menyajikan aneka masakan kampung yang mampu mengimbau kembali nostalgia sajian lauk pauk orang lama. Siakap sambal petai, siput sedut, masak lemak daging salai dan nasi goreng beraroma antara yang menjadi pilihan pelanggan. Restoran 2 tingkat ini juga menawarkan pakej menarik untuk hidangan berbuka puasa.
Walaupun sudah lebih seminggu umat Islam meraihkan bulan Ramadan, tentu masih ada yang buntu memikirkan juadah enak untuk berbuka puasa bersama seisi keluarga. Bagi yang inginkan kelainan, Nona kongsikan resepi mudah dan menarik sesuai bagi yang mahu mengubah selera. Shish Kebab, menu istimewa dari Mediterranean ini akan disediakan oleh pasangan adik-beradik Syamsul Hakim dan Khairina Amani sebagai idea sajian untuk anda berbuka puasa. Ikuti cara penyediaannya dalam segmen Air Tangan. Shish Kebab antara hidangan Timur Tengah yang lengkap dengan nutrisi karbohidrat, protein dan sayur-sayuran. Untuk hari ini, saya akan tunjuk cara membuat shish kebab. Shish kebab ni sangat mudah. Bahan-bahan untuk membuat shish kebab adalah daging kisar, serbuk jintan putih, serbuk jintan manis, serbuk ketumbar, ladi hitam, garam, gula dan serbuk perasa. Manakala bawang besar, bawang putih, akar ketumbar dan cili merah hendaklah dikisar. Kita campurkan barang-barang kisar tadi. Daging. Okey, selepas dah campur ni, kita masukkan semua serbuk rempah ratus, iaitu jintan manis, jintan putih, serbuk ketumbar dan black pepper. Okey, sebelum gaul kita masukkan perasa terus. Lepas tu kita gaul. Okey, selepas dah gaul sebati, kita akan cucuk dia dengan skewer. Okey, saya suruh pakai 50 gram sahaja. Sebab yang ni muat untuk satu tortillas. Kan dia, kita buat shape. Selepas dah cucuk dengan skewer ni, kita pan frykan dia dengan minyak sikit. Dia mudah, dia cepat masak. High heat. Pan grillkan dia. Okey. So kita pan grillkan dia sampai dia betul-betul masak. Tambahkan minyak sedikit demi sedikit ketika memasak sekiranya daging kelihatan kering. Untuk sos ada 2 jenis sos, satu ranch, satu honey mustard. Okey, kita mula dengan ranch dulu. Mayones, yogurt, kucai, daun dill, bawang merah dengan cili, daun parsley, bawang putih, lada hitam, last sekali jus lemon. So kita gaul. Seterusnya sos kedua ialah honey mustard. Mayonnaise, yogurt, mustard, honey. Kalau nak sedap lagi pedas, tambah cayenne pepper. Okey, roti ni kita panaskan sekejap saja. Sapukan dengan 2 jenis sos terlebih dahulu sebelum sayur-sayuran. Kemudian masukkan kebab daging yang sudah dipanggang tadi dan gulung. Menu ringkas tetapi enak ini sesuai dijadikan hidangan berbuka puasa. Selamat mencuba. Ibadah puasa mestilah dilaksanakan dengan adab yang sempurna agar ia mendapat keberkatan dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai amalan boleh kita lakukan dalam usaha untuk mendapat ganjaran yang berlipat ganda dan diredai Sang Pencipta. Dalam kalangan kita pasti ada yang terlepas pandang tentang adab-adab ketika berbuka puasa. Bagi menyuburkan kembali ingatan dan berkongsi ilmu bermanfaat ini, Nona bawakan kupasannya bersama Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh dalam segmen Nur Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan bicarakan tentang iftar
ataupun berbuka puasa. Iftar yang indah. Saat yang amat ditunggu-tunggu sekiranya kita berpuasa adalah berjemaah berbuka puasa. Di saat itu pun kita masih kekal beradab. Jadi yang pertamanya dalam keadaan itu adalah kita mesti bersedia dalam keadaan nak berbuka, kita berdoa. Kalau apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya, kita memohon kepada Allah dengan nikmat Allah yang begitu luas yang meliputi segala sesuatu supaya Allah merahmati kita. Kemudian bila nak makan dah bunyi azan, baca bismillah dan kemudian kita makanlah dengan cara yang beradab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sewaktu berbuka, tidak terus makan makanan yang dalam kuantiti yang besar. Ya, Nabi selalunya memilih makanan yang manis, makan buah tamar. Kalau tak ada tamar, barulah Nabi minum beberapa teguk air. Kemudian mengerjakan solat. Kadang-kadang makanan dah penuh di meja. Ya, kita ni pula nak makan sebab dah tak tahanan ni nak makan nasi. Dinasihatkan kepada kita makan dulu. Lepas makan dan ambillah masa untuk solat. Kemudian yang kedua, ambil dalam kuantiti yang sederhana. Dah lama kan tak pergi bazar Ramadan. Bila ada bazar Ramadan ni, Masya Allah, banyaknya benda yang dah lama tak makan. Jangan banyak dari segi kuantitinya. Pelbagai tidak mengapa, ya, supaya kita tidak membazir. Selesai makan, jangan kita bertangguh untuk menunaikan solat. Sebab maghrib ini tak panjang. Pergerakan tubuh badan kita ini tidaklah kita orang kata macam ular sawa, kekenyangan, tersidai di dinding itu, ya. Jadi perempuan yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya selagi mana orang itu berpuasa, sentiasa ada kebaikan sekiranya dia menyegerakan berbuka puasa. Ya, jangan kita bertangguh, jangan kita membuat pelbagai alasan dan sebagainya. Jadi sebab itulah pesanan supaya bersegera menjadi sebahagian daripada adab yang kita perlu ikuti. Ya, mudah-mudahan puasa kita ini lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Betapa bertuahnya umat Islam kerana masih berpeluang berada di bulan yang suci ini demi mencari keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Istimewanya Ramadan ini kita digalakkan melakukan kebaikan sebanyak yang mungkin untuk meraih keredaannya. Seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maka umat Islam diseru supaya melakukan amal kebaikan dan amal jariah seperti solat sunat, bersedekah dan membaca Al-Quran kerana yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Jutaan terima kasih kepada pemilik restoran White and Black Kampung Heritage kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Yang bekerja juga ibu dan istri, cabaran ditanya